Wa amma. Waw ni waw apa nama dia ni? Wa atau. Waw atau. Yang ni yang kedua lah. Maknanya ni kumpulan tadi amma first tu A, yang ni B. Yang ni kumpulan B. Wa amma. Kan kita kata mengkelaskan kan? Ni kelas B lah. Yang tadi first kelas A. Kelas A ni orang dia suka memberi, bertakwa, kemudian apa lagi? Membenarkan kebaikan, membenarkan hari akhirat. Yang tu maka Allah akan mudahkan dia untuk dia mudah. Maknanya Allah akan bantulah untuk dia masuk ke dalam syurga. Baik, datang kalimah amma lagi sekali. Huruf apa tadi nama dia? Tafsil. Huruf tafsil dan dia juga syartiyah. Betul tak? Syartiyah. Dia adalah tafsil. Kalau Arab sebut tadammana makna syarat. Tadammana tak payah tulis lah. Maknanya dia ataupun syartiyah. Syartiyah. Jadi kena cari jawab dia lah. Nanti. Kemudian datang kalimah man. Isim apa ni? Man isim mausul. Isim mausul. Jadi bila ayat mula dengan isim mausul, dia akan jadi? Dia akan jadi ayat mula dengan isim. Siapa yang? Ada. Muntada. Nama hayawan tu apa nama dia? Muntada. Mentadu. Muntadu. Dia akan jadi mubtada. Kemudian nama dia selepas tu bakhila. Isim fa'il huruf. Isim. Madi, fi'il madi. Fa'il. Boleh ni fa'il ni. Fa'il madi. Bakhila. Wah. Sebab apa dia bukan isim? Bukan isim ya? Bakhil. Tak ada isim. Tanda isim. Tak ada tanda isim. Tanda isim. Maknanya yang ni siapa yang telah kedekut. Macam tu. Dia dah melakukan kedekut tu lah. PL rupanya. Kusangkakan dua. Kusangkakan isim. Rupanya fa'il. Sama aja. Maka ni domer apa ni? Bakhila. Kalau tiga huruf. Domer huwa. Huwa balik kepada? Dia tadi. Orang yang lah. Man ni lah. Man ni. Tak payah tulis terjemah lah. Bakhil ni daripada muda dah tahu. Kemudian waw pun dah tahu dah. Huruf apa ni? Atau. Huruf A atau. Yang ni? Fa'il apa ni? Madi. Madi juga. Domer? Wah. Domer huwa. Maknanya maktuf lah. Maktuf kepada ni. Tu yang sama tu. Benda yang sama. Tak, kalau kata tawabik boleh ke? Boleh ya. Dia tawabik kepada ni ya. Okey. Sama agaknya. Ni maknanya kazaba fi'il apa ni? Menafikan. Madi. Madi juga. Fi'il madi juga. Maknanya dia orang berkait tiga benda lah maknanya. Kedekut, rasa tak perlukan orang lain dan dia menafikan kebaikan. Maka kazaba bi huruf jar dan husna isim fa'il huruf ni. Ya. Isim ada apa tanda kan? Alif lam. Okey, alif lam. Baik, kalau husna ni duduk selepas huruf jar, maka nama istilah dia apa? Mudhaf. Majrur. Majrur. Baik, masalah sekarang ni majrur baris apa? Baris bawah. Kenapa tak baris bawah? Ada. Tadi. Tadi tu. Uzur. Uzur. Ada ya. Ta'azur. Ta'azur. Azur. Lain. Ta'azur. Apa dia? Betul tak? Ta'azur. 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 Ada huruf kecil tu Ustaz, alif kecil tu. Apa dia tu? Tu, iyalah betul lah tu. Tu yang dia baris bawah. Sekarang ni masalah sekarang ni man ni mubtada tau. Khobar tak jumpa gini. Masalah bila nak jumpa khobar, jumpa fa'il. Fa'il perlukan kepada fa'il. Maka huwa dekat dalam dia ni, semua ni akan jadi fa'il lah. Syartiyah pula perlu kepada Jawab. Jawab. Fi'il syarat barulah jawab syarat. Inilah semua fi'il syarat dia. Ni fi'il syarat, ni fi'il syarat, ni fi'il syarat dia. Boleh? Ada pun orang yang kedekut, rasa cukup,
membohongi Betul. ataupun mendustakan kebenaran. Nanti akan datang pula jawapan dia. Boleh? Ada soalan tak dekat ni? Tak ada Tiga ayat soalan. ni semua Perkataan. semua Tiga perkataan. ujung dia perkataan dia tu semua ni ta'zir Ustaz ni. Betul lah tu, betul lah. Ta'azur. Ta'zir. Baik. Dia dekat dalam ilmu, ada satu ilmu dipanggil sebagai ilmu apa? Bukan. Dalam ilmu balaghah kita ada satu ilmu dipanggil sebagai ilmu badi. Semua ada ke buku ni? Tak ada eh? Ada dah. Ada. Ada? Yang dulu dekat masjid ada jual kan? Ada tak? Masjid Saya je ada. Tak ada. Semua orang tak ada kan. Masalah kat shop habis dah tak cetak dah buku ni, masalah tu. ada. Dalam bahasa Arab Ustaz? Tak, yang ni Melayu. buku bahasa Melayu. Ada. Oh. Yang tu yang bagus dia, senang. Kalau tak sempat baca pun boleh baca sendirilah. Tapi janganlah buat faham sendirilah. Buat pening tu baca kau tak ada ini. Apa dia? Orang tak. Ada Kalau baca syarat dia. sendiri pening Ustaz, tak ada panduan dari Bahasa guru. Melayu pun pening, ini bahasa Arab pula kan. Itulah. Weh. Baik, dekat dalam ilmu balaghah ni, dia ada satu nama dia ilmu badi' tau. Ilmu badi' ni adalah ilmu perhiasan perkataan ataupun perhiasan kata-kata. Dia nak hiaskan kata-kata bagi orang dengar, bagi orang rasa macam wah, sedap ah bunyi kan ni. Macam tu. Contohnya, sorong papan, tarik papan. Buah keranji dalam perahu. Kan? Suruh makan. Sambung. Dia makan. Saya makan. Dia makan. Sambung lagi. Macam peribahasa Dia lah tak Ustaz. mau. Saja dia Jadi, last kali, perahu tadi tu pun dia makan. Dia makan. Jadi bila orang dengar tu, makan dia dia macam makan. tertarik lah macam tu. Banyak macam pantun-pantun syair. Jadi dia nak mengindahkan lagi struktur ayat. Boleh? Maka yang tu adalah dalam ilmu perhiasan perkataan. Saya tak tahulah istilah dia dalam bahasa tapi kalau kat dalam bahasa Arab dipanggil sebagai as-saja'u. Sajak. sastra. Sajak lah Ustaz. Dalam bahasa Arab istilah dia panggil sajak. As-saja'u. Sajak ni maknanya belakang dia semua sama. Yelah dia macam sajak, kita pun ada juga perkataan sajak dalam apa. Kita sajak macam mana bahasa Melayu? Yelah dia macam dia orang macam syair juga tu, wujud macam pantun juga tu. Ada wujud Sajak. sama-sama. Sajak. Itu tak sama. Yelah. Puisi. sama. Sajak. Dia Istilah macam dia tak puisi lah. Ada saja. Boleh? Sajak Sajak apa macam mana? Ustaz? Siapa pakar bahagian sajak? Ada Alah tak? dia ada pertandingan-pertandingan. Yelah. Ustaz. Itulah tu. Saya nak tahu macam mana bentuk sajak, macam mana bentuk syair lain. Ya. Tapi dalam bahasa Arab, istilah dia panggil kalau belakang dia semua sama, Arab akan sebut as-saja'u. Sajak. Apalah Kita jin tahu. macam ni. Kalau sama dipanggil pantun. Tak. Tak, pantun tak. Pantun tak sama. Syair. Pantun Pantun 1 dua dengan dengan 3. 4, 1 dengan 3. Dia mula bunga dia baru apa tu. Jawab. Dalam bahasa Arab dia panggil as-sajak. Tapi As-sajak. masalah sekarang ni, bila dengar sajak, habis Quran ni sajak lah. Jadi orang akan jadi macam tu. Jadi sebahagian ulama kata tak. Dia akan namakan sebagai tawafuq al-fasilatain awil fawasil. Dia kata macam tu lah. Dia tukar nama sikit. Tapi benda yang sama lah. Jadi sajak ni apa dia kata? Dia berasal daripada bunyi burung merpati. Oh. Iaitu Baru asal dia sajak burung- mengikut pandangan burung ilmu merpati. balaghah merupakan persamaan bunyi Bunyi sama. di akhir ayat. Betul lah tu saja. Sajak. Persamaan bunyi di Sajak. akhir ayat ini berlaku dalam genre bahasa sama ada puisi ataupun prosa. Kata itulah. Persamaan bunyi ini disebut sebagai al-qafiyah sementara prosa disebut sebagai syarat as-sajak. Tapi sesetengah pakar balaghah tidak menerapkan as-sajak di dalam Al-Quran kerana kesucian dan keluhuran bahasa tersebut. Jadi as-saj'u al-kuhan
Iaitu kata-kata mentera pula. Kuhan ni maknanya kata hai mambang tanah yang tu. Piramid juga. Panggil kuhan. Boleh? Jadi dalam mentera-mentera mempunyai persamaan bunyi akhir dituturkan oleh ahli sihir dan pengarut ajaran sesat banyak menggunakan kaedah sajak. Bunyi belakang sama ada bamba gitu kan. Jadi sebahagian ulama kata tak boleh, sajak tak ada dalam Quran. Macam tu lah. Tapi dia sebut nama lain. Tapi dalam Quran sama tak belakang? Ada tak yang sama? Ada. Ada. Jadi kita katakanlah dia ada unsur sahajalah. Nak bagi orang dengar sedap je. Qul huwallahu ahad, dia pakai dal. Allahus samad, dal lagi. Lam yalid wa lam yulad, dal. Wa lam yakul lahu kufuwan Ahad. Ada. semua dal belakang dia. Macam itulah. Macam ni dia pakai alif maksurah tu. Ya kecil. Ta'azzur. Macam itulah. Jadi kalau kita tengokkan mengikut genre bahasa tu kan. Tadi ayat dia walaili iza yaghsha. Macam tu. Kan sama kan. Wan nahari iza tajalla. Sedap dengar kan. Dia cantik. Walaupun tak faham pun, kalau orang yang luar dengar pun macam ni. Wa ma khalaqadz zakara wal unsa. Macam tu. Sampailah ayat ke berapa tu. La syakka. Sampai habis ayat semuanya ada unsur sajak. Boleh? Sampai ayat 21. Unsur sajak. Ada unsur dia tu lah. Quran bukan sajak tapi ada unsur dia kat dalam tu. Untuk menarik perhatian pendengar ni. Halawah telinga orang panggil. Halawah mana apa? Manisan. Halwa telinga. Halawah telinga kan. Dia dengar. Sebenarnya halawah kan. Arab panggil halawatu at-telinga. Halwa telinga. Apa dia? Halawatun. As-sama'i, sama'. Sama. Maknanya dengar tu sedap je. Boleh? Baik, sambung lagi. Apa jawapan ni kalau kita tergolong dalam kelompok ni? Allah dah bagi dah peringatan kat sini. Fasanu yassiruhu. Sambungan dia. Nak padam? Baik, cuma sekarang ni satu saya nak tanya. Istaghna ni wazan mana? Cuba tengok dalam kad soal 8. Azan. Zan 12. Wazan 12 tu bunyi kan? Ista'na. Ada ke tak ada? Azan 12 kot. Wazan 12 macam mana? Alah. Apa dia? Istaf'ala. Istaf'ala, mumtaz. Ilan. Wazan 9. Ayo wazan. Alah. Kalau yang kad besar ni wazan 9 yang baru. Boleh? Jadi apa function wazan 11 atau wazan istaf'ala ni? Belajar Ustaz. Belum belajar kan? Sebahagiannya besar adalah meminta sesuatu. Apa Ustaz? Meminta sesuatu. Meminta sesuatu. Meminta sesuatu. Contoh kejap saya kongsi. Dekat dalam wazan share file. Okey. Saya ada buku tu. Hilang pula buku. Mana? Wazan ifadatu wazni istaf'ala. Yastaf'ilu fi'il mudhari' lah. Salah satunya adalah dilalah ala talab. Maknanya menunjukkan sesuatu permintaan berlaku. Boleh? Jadi contohnya istaghfartu Allah ai talabtu maghfiratahu. Boleh? Maknanya aku meminta keampunan Allah. Istaghfara ni asal dia ghafara ampun. Istaghfara
Maknanya minta ampun. Betul. Kita boleh datangkan terjemahan minta lah. Ataupun dia sayrurah, dia menjadi kepada sesuatu lah. Tapi istaghna boleh kata minta. Tak, dia mungkin sayrurah. Haqiqatun istahjaratinu. Contohnya, hajar mana apa hajar? Batu. Hajar ni batu, asal ada hajar je. Ha, Tapi batu. bila kita kata istahjara, telah menjadi batulah tin. Tin makna apa? Tanah. 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 Maknanya tanah itu telah menjadi batu. Ai sara hajaran, iaitu dia menjadi batu. Betul. Jadi boleh datangkan terjemahan minta satu ataupun menjadi satu. Okay? Jadi istaghna ni dia jadi macam apa? Tahu orang tu? Contoh. Dia boleh masuk kalimah menjadi kat situ. Istaghna. Dia jadi macam poyo sikit kan. Menjadikan sesuatu. Istaghna. Istaghna. Boleh? Yang ni yang saya jumpa lah dalam pencarian ifadah. Dia ada banyak ni. Itu ada orang pakai buku saya tu dah ke laut Cina Selatan ke mana. Tak apa ya. Okay, kalau kat dalam buku saya ni saya dah jumpa dah buku tu. Yang ni dia jadi lupa diri sikit lah. Macam tu lah. Boleh? Baik, selesai. Yang ni wazan yang istaf'ala. Yang ni wazan apa? Kazaba, fa'ala. Bukan kazzaba. Wazan. Kazzaba. Wazan tiga. Wazan tiga. Ketiga. Fa'ala, kazzaba. Wazan tiga. Fa'ala. Menafikan. Fa'ala. Dia tambah Tambah menafikan berkali-kali. Orang buat baik ni tak orang buat macam ni perangai dia. Nafikan. Bakhila wazan apa? Bakhila. Sila. Bakhila. Nak tanya, Ya. kalau dia kata tu yang unsur berkali-kali tu maksudnya benda tu jadi banyak. Banyak kali dia buat lah. Menafikan sangat lah maksudnya. Macam tu. Maknanya kalau ada je kebaikan dia akan nafi kan. Okay. Tak kisahlah daripada sudut A ke B ke C ke. Asal kita nak buat baik, ada macam tu kan. Sudah, susah macam tu. Jadi menafikan kebaikan ni bahaya. Walaupun daripada musuh kita. Asyik membangkang je Ustaz. Membangkang tu lain ni, menafikan kebenaran ni. Macam orang kadang-kadang dia tak baik dengan kita sebab dia pernah buat hal satu lah. Tiba-tiba satu hari dia nasihatkan benda yang baik. Agak-agak kita dengar cakap dia. Was-was juga nak terima. Terima je lah dah benda baik. Walaupun daripada musuh. Tiba-tiba dia tak bayar hutang kita tau. Lepas tu dia nampak kita macam boros, dia tegur. Kau ni Pah, aku tengok macam boros lah Pah. Kalau boleh kurang-kurangkanlah sifat boros tu. Kita nak cakap apa? Dah lah dia tak bayar hutang kan ni. Apa dia? Kau jangan nak sibuk lah. Jadi tak payahlah, diam sudah. Okey. Terima kasih lah tolong ingatkan. Ni pun nak ingatkan ni, hutang kena bayar. Kata tu. Kita sama-sama lah mengingatkan kebaikan. Macam tu. Susah nak buat tak kan? Tapi susah nak buat, cakap boleh. Sembang boleh. Nak praktikal tu, amat memeritkan. Baik, nak sambung ke tak ni? Dengar macam dah penat je tu. Tadi bakhila tadi apa Ustaz? Apa dia? Bakhila wazan satu Ustaz. Wazan satu, 3 huruf ke? Fa'ala. Tapi tak semua. Sebenarnya ada wazan bunyi dia fa'ila. Fa'ila. Tu yang kalau kad yang baru saya kosongkan bunyi dia kan. Saya tak adakan baris. Kalau kad yang besar ni baris dah tak ada. Dia kadang-kadang fa'ila, kadang-kadang fa'ala, kadang-kadang fa'ula. Ada fa'ula, dia baris depan yang tengah-tengah tu.
Tiga huruf, Yahasuna. Tu. 3 huruf wazan 1 tak? 3 huruf je mesti wazan 1. Tak kisahlah fa'ala ke fa'ila ke fa'ula ke, tapi dia 1. Dia wazan 1. Okey. Jadi wazan 1 ni wazan berapa tau tadi? 8 ke 9 tak tahulah. 9. Wazan 3 macam tu. Istaf. Ini wazan 3. 3 husna. 12 Wa kazzaba. Kazzaba. Kazabah wazan 2 kan? Wazan 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 1. Kazzaba Wazan 3. dan 3 Kazabah wazan 3 ke? Bukan wazan 2. 3. wazan 3. Wazan 3. dan 1. Kazabah wazan 3. Okey. Istaghna 9. Apa dah? 9. Istaghna 9. 9. Istaghna 9. Yang tadi meminta sesuatu ataupun menjadi sesuatu. Menjadi. Dia ada dekat wazan ni, ada ustaz tulis rumus hujung dia ada nombor 3 campur 1, 3 campur 2 tak Ustaz? Okey, kalau kita tengok yang rumus hujung ni, Ya. dia yang kad yang baru ni lah, ada Ya. rumus kan. 3 campur 3. Maknanya asal dia 3 huruf. Kemudian dia tambah dalam tu 3 lagi perkataan. Contohnya macam wazan 9 tu, asal dia fa'ala je. Dia tambah alif, sin, ta. Oh, okey. Kat depan. Oh. Ada pun wazan rumus 4 ni, maknanya dia tak ada 3 dah. Dia memang 4. Terus 4. Macam was-was. Was-wasa ni kan ni, wazan 10 ni. Was-wasa, yuwaswisu, fa'lala, yufa'lilu. Habis 3 was-was apa dah? Tak ada. Memang was-was tu 4 dia datang. Dia bukan datang daripada 3 macam Memang 4 tak? Lebih daripada 4 tu Ustaz? Kalau lebih ada tak? ada yang 5 memang root word dia 5 ada. Cuma saya masukkan yang banyak wazan dalam Quran saja. Ni bukan semua. Semua ada 36, 30 apa tau. Tuish banyak. Banyak. Wazan apa mana Ustaz? Wazan ni mol. Pattern. Mol. Mol. Pattern. Acuan. Bilangan. Bukan acuan dia tu. Pattern Pattern dia tu. boleh tak bentuk itu kata? Bentuk, Pattern lah, pattern, mol, acuan, bobo lah. Acuan. Bentuk lah wazan. Bentuk lah sedap. Dia fa'ala kazzaba. Maka acuan dia tu adalah fa'ala. Fa'ala kazzaba. Jadi kalau acuan kat fa'ala, apa maksud tersirat tu. Kalau wazan istaf'ala, asal dia istaghnaya. Istaghnaya. Barulah bunyi wazan dia istaf'ala. Tapi dah belakang dia keuzuran sikit kan. Istaghna. Buat macam mana? Huruf mat kat belakang. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi lah. Kita ambil gambar Ustaz. Sekejap. Balur. Kami turun. Okey dah Ustaz. Okey dah, cukup Okey dah. sekian tu iktafaina bihadzal had. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.